Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang umur kita, panjang usia kita. Dan sekali lagi dalam kali pertama lah ni. Selamat datang, ahlan wa sahlan kepada pelajar tingkatan 4 yang mungkin baru masuk untuk memulakan pembelajaran online bersama Ustaz Roy Syam Abidin dari alam maya. Okey, selamat juga Ustaz sebenarnya ni. Dapat bersama-sama dengan pelajar sekalian dari seluruh Malaysia ni, insya-Allah. Mungkin semua pakat tengok. Tumpang pahala, alhamdulillah Ustaz tumpang pahala dengan kamu semua. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan sama-sama memulakan pelajaran pertama bagi pelajar tingkatan 4. Ready? Okey, kita akan mulakan untuk pelajaran pertama surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Pelajar tingkatan 4 boleh mula. Cantik. Kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, insya-Allah. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita duduk dengan keadaan yang paling tertib dan tenang. Duduk dengan keadaan paling tertib dan tenang. Jangan duk melengkak, jangan duk menerak tak sesuai. Nak lejak kan. Macam itulah. Okey, bolehlah. Dan kita mulakan sama-sama dengan baca Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Sama-sama kita mulakan dengan doa pandangan hati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من المسلمين آمين صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله alhamdulillah amin. Kemudian pastikan peralatan semua siap telah siap berada di hadapan para pelajar sekalian. Buku, pen, pensil, kertas, terutamanya buku teks. Buku teks pun perlu juga. Mungkin kalau tengok sudut slide saja mungkin tak apa nak cukup. Tapi apa yang ada dalam buku teks Ustaz transfer balik masuk dalam slide ni sebenarnya. Jadi mungkin pelajar nak mulakan, Ustaz cadangkan better, lebih baik download bahan Ustaz bagi kat bawah ni. Okay, download bahan Ustaz bagi kat bawah ni, ada kat description bawah. Okay, tekan request, nanti Ustaz akan approve, accept. Okey, jadi boleh dapatkan bahan print, kemudian bolehlah note di situ sikit, insya-Allah. Kemudian ikhlaskan hati untuk belajar dan jom fokus untuk pelajaran pertama. Surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Ni muka surah awal lah ni. Okey, muka surah awal, insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan ayat kefahaman, yang mana kita akan bacakan bersama ayat tersebut dan maknanya sekali, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahul aliyyul azim.
Okey, itu tadi bacaan ayat 162, 163 surah Al-An'am. Kita tengok sikit untuk tahsin, untuk tajwid. Qul inna, qaf. Qaf, qul. Bukan apa? Khul. Kok lah dia sebut kha kan. Kha di qaf. Qul inna wajibul ghunah. Inna solati wa nusuki wa mah bukan wa mah ha pedas wa mah ya wa mamati lillahi rabbil alamin. Okey, ma'al sukun. La syarika lahu, ataupun nak berhenti la syarika lah. Wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Senang, tak ada benda yang agak sukar di situ, jadi boleh kita bacakan terus. Okey, tadi kita dah baca bacaan dari ayat 162 dan 163 pada surah Al-An'am. Okey, maknanya secara sekali jalan dulu, kita akan pergi satu persatu. Maksudnya, katakanlah, sesungguhnya solatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Tiadalah sekutu baginya, dan dengan demikian sahaja aku diperintahkan, dan aku ialah orang Islam yang awal, pertama yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terus dengan makna. Makna bagi setiap ayat yang kita buat potongan ayat tersebut. Kita mulakan dengan Qul inna solati wa nusuki. Katakanlah sesungguhnya solatku dan ibadahku. Solatku, solati, ibadahku, wa nusuki, dan ibadahku. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanyalah untuk Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Kemudian kita tengok pula, la syarika lahu, tiadalah sekutu baginya. Wa bizalika umirtu, dan dengan demikian sahaja aku diperintahkan. Wa bizalika, dengan itulah umirtu, aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku ialah orang Islam awal, pertama yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, berdapat boleh cantik. Okey, kita terus dengan spektrum ilmu sikit. Ini adalah sebahagian ataupun potongan dalam bacaan doa iftitah dalam solat kita. Jadi sunat membaca doa iftitah yang mana kita tengok rujuk pada satu hadis Nabi SAW. Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila baginda mendirikan solat, baginda akan membaca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah yang mana seperti mana yang kita amalkan dalam solat kita. Kemudian spektrum ilmu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud ketika kami solat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seseorang mengucapkan, sedang mereka tengah duduk solat, tiba-tiba ada seorang yang tersebut yang ni, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia tersebut yang tu. Kemudian yang bermakna apa? Maha besar Allah dan segala puji bagi Allah, pujian yang banyak dan maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Itu makna dia. Allahu akbar kabira sampailah akhir ayat tu, makna dia. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapakah yang mengucapkan kalimah tadi? Apabila dah selesai, kemudian baginda dengar, setengah solat tu baginda Nabi SAW dengar. Habis solat, Nabi tanya, siapa yang mengucap kalimah tadi? Seorang sahabat menjawab, saya, wahai Rasulullah.
Kemudian Nabi SAW bersabda, sungguh aku sangat kagum dengan ucapan tadi, sebab pintu-pintu langit dibuka kerana kalimah itu. Dan kalimah itulah yang kita dah baca tu, doa iftitah tu. Kata Ibnu Umar, maka aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku mendengar Rasulullah mengucapkan perkara itu. Kemudian ni kita masuk kepada ada berapa? 6 intisari ayat. Ustaz buka siap-siap lah. Okey, yang pertama iaitulah solat. Semestinya lah solat. Alhamdulillah ni yang 3-4 ni kita mula dengan benda yang sangat-sangat penting dalam hidup kita untuk kita bincangkan di awal pembelajaran silibus awal kita tentang solat. Tentang solat, yang mana dalam solat itu adalah doa untuk kita mendapatkan kesejahteraan dalam hidup. Dan intisari ayat yang pertama apa dia? Solat ialah tonggak kepada segala amalan seseorang Muslim. Jika kita tidak solat, kita sebagai seorang Muslim, kita tidak solat, maka segala amalan kita tidak akan diterima dan sia-sia belaka. Sebab solatlah adalah antara yang menentukan kita ni sebagai seorang Muslim ataupun kafir. Solat inilah yang membezakan kita dengan orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, segala ibadah yang dilakukan perlu mengikut syariat Nabi SAW. Apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi suruh kita buat, itu yang kita lakukan, itu yang kita ikut, dan itu yang kita amalkan dalam hidup kita. Selain daripada itu tertolak, selain daripada itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena belajar. Kena mengaji, cari ilmu, insya-Allah. Yang ketiga, kehidupan di dunia perlu dipenuhi dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan Rasul, supaya bahagia di dunia dan di akhirat. Tak lain tak bukan, dan semestinya sewajibnya kan, kehidupan di dunia ini kita perlulah untuk melakukan perintah Allah dan Rasul, yang mana Nabi sendiri ajak kepada kita untuk kita lakukan. Bukan untuk apa pun, untuk dapatkan bahagia kita dunia akhirat. Nak tak? Sememangnya itulah harapan kita. Yang keempat, menyerahkan segala urusan kehidupan dan kehidupan kita, urusan hidup kita dan sesudah mati kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai seorang Muslim, kita kena fikirkan hidup kita dan mati kita. Bukan kita nak kena fikir hidup saja. Macam mana aku nak hidup ni, duit pun tak ada, kita fikir tu. Tapi yang lebih penting kita fikirkan bagaimana mati kita nanti. Selepas kita mati nanti, macam mana keadaan kita. Jadi fikirkan, insya-Allah kita akan jadi bahagia dunia akhirat. Kelima, ikhlaskan. Ikhlaskan segala amalan kita. Keikhlasan adalah faktor utama segala ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau solat menunjuk-nunjuk, nak bagi zakat menunjuk-nunjuk, nak sedekah pun menunjuk-nunjuk, semuanya tak pakai. Semuanya tak diterima oleh Allah. Allah Akbar. Jadi sama-sama kita pastikan ikhlasnya hati kita dalam melakukan ibadah. Yang keenam, umat Islam wajib menjauhi syirik. Pasal apa syirik? Kita kena tahu jauh-jauh. Kerana syirik merupakan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan syirik merupakan dosa besar. Syirik adalah salah satu doa, salah satu perkara yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik ini macam mana? Menduakan Allah, mentigakan Allah, dan menyekutukan Allah. Masya-Allah, nauzubillah. Jadi sama-sama kita pastikan iman kita sentiasa terjaga. Jangan sebabkan benda-benda yang kita nak pada keduniaan, maka kita terpaksa menggadaikan akidah kita. Okey, jangan insya-Allah. Okey, sedikit amalan untuk kita lakukan dalam hidup. Doa untuk ditetapkan iman. Nabi ajak kepada kita untuk menyatakan pengharapan kita kepada Allah agar iman kita sentiasa dapat dipelihara. Allahumma inni ala zikrika, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang mana maksudnya, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, mensyukurimu dan beribadah kepadamu dengan baik. Sama-sama kita amalkan doa ini dalam setiap kali lepas solat kita, insya-Allah. Wallahu alam. Wallahu alam. Boleh insya-Allah laju sikit, bukan laju apa,
tak banyak apa sebenarnya untuk pelajaran pertama ini. Introduction ni selalunya memang pendek kan. Lepas ni mungkin panjang sikit kan. Tak apa, masalah. Okey, jadi selesai untuk pelajaran pertama surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana memberikan penuh fokus pada pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah semoga beroleh manfaat untuk kita bersama. Minta maaf, minta ampun. Anda ada kesilapan di mana-mana, boleh komen di bawah untuk sebarang perkongsian, sebarang pembetulan di mana-mana. InsyaAllah sama-sama kita belajar, sama-sama kita satu haluan menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi saya undur diri dulu. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Macam dalam TV pula. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.